39 berjaya ditangkap setakat malam ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seramai 39 pendatang asing tanpa izin yang lolos dari depo imigresen sementara Bidor sejak Khamis lepas ditahan setakat 11 malam tadi. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata tangkapan dibuat sekitar kawasan Tapah dan Bidor hasil gerakan pencarian pihak polis dan maklumat orang ramai. Jelasnya, operasi yang bermula pagi tadi berjaya menangkap 3 lelaki etnik Rohingya iaitu 1 tangkapan di Kampung Batu Melintang Tapah dan 2 tangkapan di Ladang Sawit Kampung Senta. Di kawasan hutan Bidor, 4 lelaki etnik Rohingya diberkas kira-kira 12.30 tengah hari. Manakala 2 lelaki warga Bangladesh dan 8 lelaki Rohingya ditahan di Bukit Tapah berhampiran Kampung Sungai Kenoh antara pukul 2 hingga 3 petang. 15 lagi lelaki Rohingya ditahan di Kampung Senta dan Kampung Pos Gedong Bidor serta Kampung Bermin Tapah. Pihaknya percaya ramai lagi tahanan yang lolos masih berada di hutan serta kampung sekitar kawasan terbabit. Kejadian runtuhan tanah di sebuah kawasan perumahan di Taman Bukit Pantai Bangsar pagi tadi mungkin berpunca daripada kebocoran saliran air kolam renang unit rumah atas. Komander Operasi Kanan Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur Mustafa Kamal Muhammad Arif berkata pihaknya mengosongkan sisa air kolam renang bagi mengelakkan tanah semakin lembap dan potensi hakisan tanah. Tambah beliau, tiada mangsa yang terperangkap dan tiada struktur rumah rosak dilaporkan berlaku. Seorang wanita 40-an yang menyewa rumah banglo 3 tingkat berkenaan serta pemilik rumah terletak bersebelahan dengan lokasi kejadian tanah runtuh diminta mengosongkan kediaman. Sementara itu, 2 jentera FRT bersama 17 anggota digerakkan ke tempat kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada 10.45 pagi. Beliau berkata pihaknya menyerahkan kepada unit cerun Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, polis dan kontraktor rumah untuk tindakan lanjut. Pemandu dan penumpang sebuah bas Rapid Penang berdepan detik cemas apabila kenderaan itu terbakar di Jalan Burma Georgetown petang tadi. Kejadian bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kecederaan. Jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 5.10 petang berhampiran Balai Polis Pulau Tikus di Jalan Burma. Sebaik tiba di tempat kejadian, didapati kebakaran bas Rapid terbakar di bahagian belakang termasuk enjin. Pemeriksaan mendapati anggaran peratusan kemusnahan kebakaran adalah 50%. Pemandu bas dilapor melihat kepulan asap dari bahagian enjin ketika memberhentikan bas untuk menurunkan penumpang. Pemandu berkenaan kemudian meminta semua penumpang turun dan mengosongkan bas. Polis daerah Iskandar Puteri bersiap siaga bagi mengawal keadaan dan menjaga ketenteraman awam sempena musim perayaan Tahun Baru Cina minggu hadapan. Lebih 100 pegawai dan anggota akan dikerah membuat rondaan dan pemantauan menerusi op selamat bermula 8 sehingga 13 Februari ini bagi memastikan setiap kawasan berada dalam keadaan selamat. Operasi beri tumpuan kepada kawalan di Kompleks Kastam, Imigresen dan Kuarantin Kompleks Sultan Abu Bakar kerana dijangka berlaku peningkatan jumlah kenderaan dan aliran trafik. Anggota polis juga bertugas 24 jam membuat rondaan mencegah jenayah khususnya di Taman Bukit Indah, Taman Nusa Bestari dan Gelang Patah. Saya mengharapkan agar penduduk di sekitar Iskandar Puteri ini untuk melaporkan ketiadaan mereka kepada pihak polis sama ada melalui talian hotline Iskandar Puteri ataupun talian hotline IPK Johor, melalui VSP ataupun datang ke balai sendiri untuk mengisi borang meninggalkan rumah. Dan kita akan membuat pengawasan ke atas rumah-rumah yang ditinggalkan kosong sepanjang op selamat ini. Katanya lagi, aktiviti jenayah di kalangan warga tempatan adalah lebih tinggi berbanding warga asing di Iskandar Puteri.
Beliau terdahulu merasmikan Op Selamat dan kempen Rumah Selamat IPD Iskandar Puteri di Johor Bahru. 7,350 kebakaran direkodkan di Selangor sepanjang tahun 2023. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Wan Ahmad Razali Wan Ismail berkata, angka itu merupakan peningkatan berbanding 6,294 kes yang direkodkan pada 2022. 3 jenis kebakaran mencatatkan jumlah tertinggi direkodkan. Kebakaran bangunan 1,090 kes, kebakaran belukar 964 kes dan kebakaran sampah 810 kes. Dalam pada itu, beliau berkata hampir 50% bangunan yang dikategorikan sebagai bangunan ditetapkan di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988/Akta 341 di Selangor tidak mempunyai perakuan bomba FC. 1844 bangunan yang dikategori sebagai bangunan yang ditetapkan dalam akta, iaitu bangunan yang dikenakan FC lah, ya, yang perlu ada perakuan bomba. Setiap tahun kena kita periksa, kita perlu melakukan pemeriksaan dari segi perkakasan keselamatan kebakaran, ya, itu tahunan. Selain itu, katanya sepanjang musim perayaan kali ini, pihaknya mengerahkan 1,120 daripada hampir 1,600 anggotanya untuk bertugas sepanjang Tahun Baharu Cina minggu depan. 2 ahli baru Jawatankuasa Teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 akan dimutamatkan bulan ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, draft memorandum penstrukturan semula Jawatankuasa telah disiapkan dan akan dibawa ke mesyuarat Kabinet dalam masa terdekat. Daripada Sabah, kita akan cadangkan YB Datuk Iwan, iaitu Menteri Koperasi dan Pembangunan Usahawan Persekutuan, dan juga YB Datuk Arod akan duduk dalam itu jawatankuasa tersebut, jawatankuasa teknikal untuk mewakili Sarawak. Penstrukturan dilakukan susulan tiada lagi jawatan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas yang sebelum ini disandang Dato' Armizan Muhammad Ali. Negara berada di landasan tepat dalam usaha mengurangkan kebergantungan kepada bawang merah import. Demikian jaminan oleh Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menerusi hantaran di Facebook hari ini. Beliau berkata perkara itu adalah susulan kejayaan Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI menghasilkan 3 varieti bawang merah MARDI iaitu BAW1, BAW2 dan BAW3 tahun lepas. Katanya tahun 2024 adalah masa untuk negara mengorak langkah kepada penanaman secara besar-besaran dan mampu dijayakannya secara bersama. Sebelum ini, ketika menyampaikan amanat Tahun Baharu 2024, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, beliau berkata kementerian itu akan memberi fokus untuk mengukuhkan industri bawang tahun ini. Dalam memenuhi matlamat pengurangan import bawang sebanyak 30%, beliau berkata kementeriannya menyasarkan kawasan penanaman seluas 1,447 hektar. Penyedia perkhidmatan rangkaian mudah alih diminta bertindak segera terhadap aduan talian oleh pengguna di seluruh negara. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata sebarang penambahbaik perlu dilapor kepada kementeriannya menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Menurut beliau, ketika ini ujian kualiti perkhidmatan selular kurangan panggilan suara secara berperingkat sedang dijalankan bersama agensi terlibat. Ia bagi menilai isu panggilan suara terputus bagi rangkaian mudah alih. Kerajaan dengan kerjasama SKMM juga berusaha menyelesaikan masalah liputan 5G yang masih kurang memuaskan. Saya selepas ni akan bincang dengan pihak MCMC dan juga pihak DNB untuk kita teliti apa yang boleh dilakukan pada kadar segera, membolehkan lebih banyak menara menyediakan perkhidmatan 5G. Seperti yang kita semua sedia maklum, secara keseluruhan di seluruh negara kita telah capai 80.2%
capaian kawasan berpenduduk. Tapi ini secara keseluruhan. Dalam pada itu, capaian internet di kawasan tanah rancangan Felda seluruh negara sedang dinaik taraf dan ia dilakukan menerusi kerjasama dengan pelbagai syarikat perkhidmatan satelit dan turut dilaksana kajian penyelesaian teknologi bersesuaian bagi penyediaan perkhidmatan itu. Maka saya minta ada satu dasar di mana ada jalan, di situ ada internet. Kita sedang kaji beberapa penyelesaian teknologi. Waktu ini Kementerian dimaklumkan ada beberapa syarikat yang menyediakan perkhidmatan satelit sebagai menara. Jadi ada beberapa company yang sedang mengusahakan, termasuk SpaceX, Elon Musk, termasuk G-Space daripada Geely dari China. Cadangan untuk membenarkan graduan asing Institut Pengajian Tinggi Tempatan bekerja sementara di negara ini dalam bidang tertentu dapat menyemarakkan lagi sektor pendidikan Malaysia sebagai penjana pendapatan untuk negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata pelajar asing banyak menyumbang kepada ekonomi Malaysia dengan anggaran tahun ini RM7.3 bilion setahun. Menurut beliau, dalam hantaran di laman X, tenaga kerja mahir tersebut amat diperlukan sekarang. Sebagai contoh, industri elektrik dan elektronik atau E&E perlukan 50,000 jurutera. IPT kita setakat ini cuma keluarkan 5,000 graduan setahun. Jadi nak penuhi permintaan industri akan mengambil masa. Kalau tak cukup pekerja mahir tempatan, pelabur akan minta kebenaran untuk bawa masuk pekerja mahir asing. Jadi kita cadangkan beri keutamaan kepada graduan asing yang belajar di Malaysia. Bukan semua bidang kita buka untuk pengambilan graduan asing ini. Cuma bidang keutamaan yang tidak cukup bakat tempatan sahaja yang akan dipertimbangkan. Katanya lagi, kementeriannya memang selama ini bekerjasama dengan Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi serta pelbagai agensi lain untuk menambah bilangan pelajar dan pekerja mahir dalam bidang teknologi tinggi. Ujarnya dengan langkah membenarkan graduan asing IPT tempatan bekerja sementara di negara ini juga akan menjadikan industri tempatan akan mendapat bekalan tenaga mahir yang diperlukan. Golongan belia digalak menceburi sektor tenaga boleh baharu TBB dalam usaha membantu kerajaan mempercepat peralihan tenaga negara. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata Malaysia komited untuk menurunkan impak jejak karbon, namun usaha itu perlu disambut baik oleh syarikat tempatan. Kita ada kenalkan Energy Transition Facility sebanyak RM2 bilion untuk syarikat-syarikat mengambil peluang yang akan berganjak kepada menggunakan daya tenaga yang lebih elok, lebih baru, renewable, dan kita boleh menolong mereka dari segi funding yang ada. Usaha kita bawah kementerian juga adalah untuk menjanakan akses untuk financing through kita punya sistem perbankan. Katanya golongan belia digalak mengambil peluang daripada inisiatif yang disedia kerajaan bagi mendorong peningkatan peluang pekerjaan dalam sektor TBB. Beliau ditemui pada program Forum Youth Empowerment Fair 2024 di Ibu Negara. Tular di media sosial antaran satu individu menyamar sebagai Tengku Ampuan Pahang. Menerusi muat naik di TikTok, penyamar mendakwa mahu menyumbang RM19,000 dan sebuah motosikal kepada mereka yang memerlukan. Dengan begitu yakin, suspek turut meninggalkan nombor telefon dan email supaya mangsa menghubunginya. Penipuan itu didedahkan akaun Instagram Kesultanan Pahang. Semakan pasukan biar betul mendapati, ini bukan kali pertama suspek dengan butiran sama melakukan kegiatan itu. Menggunakan modus operandi serupa, akaun palsu menyamar sebagai individu terkenal diwujudkan. Pesanan sama bagi memancing mangsa dihantar menerusi akaun media sosial terbabit. Sekiranya kegiatan dikesan, akaun palsu terlibat akan dipadamkan, sementara akaun lain diguna bagi mencari lebih ramai mangsa.
Semakan menerusi portal Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman mendapati terdapat laporan polis dibuat membabitkan salah satu nombor telefon suspek mangsa yang terpedaya berisiko kehilangan wang sekiranya memberi butiran kepada suspek. Elak jadi mangsa. Usah mudah percaya terutama dengan penipuan tak masuk akal sebegini. Kepada suspek, anda sedang diburu. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kerajaan sedang menyiapkan dokumen strategi jangka panjang pembangunan rendah karbon LT-LEADS bagi memastikan sasaran pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 dapat dicapai. Penyediaan dokumen itu penting untuk menilai prestasi negara dalam mencapai matlamat berkenaan selain membantu melakar perancangan yang berkesan. Tapi kita merasakan bahawa ada peningkatan daripada segi perjalanan kita menuju ke sifar bersih, tetapi belum cukup lagi. Mana kalau kita dengan mengharapkan dasar-dasar sedia ada, tak cukup. Kita perlu pergi lebih jauh. Jadi kita sedang siapkan dokumen LT-LEADS, baru kita akan tengok bagaimana jauh atau dekatnya kita dengan sasaran kita lah menuju sifar bersih. Antara elemen penting dalam penyediaan LT-LEADS ialah dokumen perancangan pembangunan jana kuasa tenaga oleh jawatankuasa perancangan dan pelaksanaan pembekalan elektrik dan tarif yang sedang disiapkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Yayasan Bank Rakyat dan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI memeterai MOU bagi pembiayaan pendidikan boleh ubah kepada pelajar untuk program pengajian bahasa etnik dengan peruntukan RM7.5 juta. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Benedict berkata, inisiatif ini bagi menggalakkan pelajar melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda khususnya dalam bahasa etnik. Itu sebuah yayasan yang diletakkan di bawah tanggungjawab saya dengan UPSI terkait dengan pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa yang mengambil pengajian dalam bahasa etnik iaitu Kadazan Dusun, Iban dan bahasa Semai. Dan MOU ini melibatkan jumlah pembiayaan 7.5 juta ringgit Malaysia dan saya berharap ianya dapat menjadi alternatif pembiayaan kepada mahasiswa. Persiapan siaran langsung istiadat keberangkatan balik Yang di-Pertuan Agong ke-16 oleh petugas RTM dilakukan dengan penuh komitmen. Susun atur dan persiapan rapi yang dilaksana sekitar 3 bulan membuktikan RTM mahu memberikan yang terbaik kepada penonton. Menyingkap di sebalik takbir istiadat bersama wartawan Muhammad Najib Masyur. 4 lokasi disinggahi Al-Sultan Abdullah dan Permaisuri Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria sepanjang istiadat berlangsung. Bermula di Istana Negara, Parlimen, Kompleks Bunga Raya KLIA dan berakhir di Pangkalan Udara Kuantan. Sekalipun berpengalaman, namun ia tidak mudah untuk dilaksanakan oleh pasukan penerbitan. Lebih kurang 400 kru yang terlibat, termasuklah penerbitan dan kru teknikal. Jadi satu jumlah yang besar. Jadi kami perlu membuat satu koordinasi yang baiklah untuk memastikan gerak kerja tu mengikut apa matlamat yang kita rancanglah. Pasukan teknikal menjadi kumpulan terpenting dari lokasi dengan keperluan aset berkualiti dan tenaga kerja yang mencukupi. Pastinya akan melancarkan lagi proses secara langsung. Antara fasiliti teknikal yang digunakan adalah melibatkan 6 fasiliti OB-MAN, 12 fasiliti single camera production, di mana keseluruhan fasiliti penerbitan ini telah diterima melalui grandstand di Studio N1 Kota Media Angkasa Puri.
Persiapan pasukan terlibat di lokasi memperlihatkan banyak pembaharuan dilakukan RTM termasuklah set utama studio di Angkasa Puri. Pergerakan tuanku kita berjaya dapatkan momen tersebut sebab kadang-kadang sebelum ni ada yang terlepas kan, ada yang kita tak ambil daripada keberangkatan masuk dari pintu utama. Kali ni kita dapat dan fasiliti dia memang berbeza-beza lah, tapi kita manage untuk siarkan benda tu. Ya, selepas saya diberi tugasan untuk menjadi sebagai pengacara pada istiadat hari kejadian tu, of course lah saya buat kajian yang sangat-sangat banyak seminggu 2 minggu sebelum tu, dan saya banyak juga buat latihan-latihan, dan dalam masa yang sama saya refer balik video-video istiadat-istiadat yang sebelum-sebelum ni supaya saya tak lari daripada istiadat yang sepatutnya kita berlaku. Sejumlah 1.76 juta tontonan direkodkan sepanjang 7 jam RTM bersiara langsung pada 30 Januari lalu. Ikuti sebalik tabir ketibaan yang di Pertuan Agong ke-17 esok. Muhammad Najib Mazhur, RTM. Minggu keempat konsert bintang RTM 2024 menyaksikan penyingkiran 2 peserta iaitu John dan Akmal. Pemilihan lagu kurang sesuai merupakan antara faktor utama mereka tersingkir. Jangan tunjuk sikit-sikit. Juri tetap bintang RTM 2024 Datuk Syafina sering mengingatkan peserta agar membuat pilihan lagu yang tepat. Semua 11 peserta pada minggu keempat telah memberikan persembahan yang sangat bagus. Bintang RTM bukan hanya melihat pada persembahan, malah bintang RTM 2024 melihat kepada kemantapan vokal di mana sebanyak 80% bagi markah vokal. Komited mengukuhkan jenama stesen radio RTM buat julung kalinya melancarkan program baharu 34 Je Kita Suka yang menghimpunkan kesemua 34 stesen radio di bawah naungannya, dan ia merupakan idea baharu untuk meningkatkan jumlah pendengar radio sepanjang tahun dengan konsep lebih segar dan santai. Laporannya bersama Khairul Anwar Rosli. 4 Je Kita Suka. 文艺3-4街30 dan எல்லாமே பிடித்தவை. 34 tali Cik Gemar. 34 Je Kita Suka bertujuan menyampaikan mesej pembangunan dengan disulam hiburan bagi memastikan kandungan radio tidak membosankan selama 34 minit kepada pendengar setiap Jumaat hingga Ahad. Diterbitkan secara berasingan di setiap stesen negeri dan kawasan. Program berkenaan akan disiarkan secara serentak bermula pada pukul 3.40 hingga 4.14 petang. Kelainannya ialah belum pernah lagi 34 stesen radio RTM bersiaran serentak seluruh negara. Jadi menerusi siaran serentak seluruh negara pada 3.40 petang, itulah kelainan yang kita tonjolkan untuk kita menguasai semua pendengar dan kita dapat memberi didikan, hiburan dan juga secara santai kepada mereka. Perlu difahami apakah yang dimaksudkan 34 ataupun 34. 3, kita ada Semenanjung Malaysia, kita ada Sabah, kita ada Sarawak. Itu perlembangan angka 3. 4 ialah merah, putih, biru dan kuning, iaitu bendera Malaysia. Jadi kita ada 34. Menerusi 34, Malaysia, kita berada di bawah satu payung yang sama, iaitu Jalur Gemilang. Selain itu, setiap stesen berpeluang untuk mengetengahkan keunikan di negeri masing-masing bukan sahaja melalui stesen radio, malah platform media baharu dengan lebih meluas. Program ini boleh meningkatkan generasi muda, tapi juga kami yang penting adalah menghayati kesenian dan kebudayaan, tak kira dalam golongan Cina ataupun masyarakat Malaysia. Kami harap 34 Je boleh bagi experience yang tidak sama kepada anda semua. Penting untuk orang cakap tu kita mengekalkan identiti Wan Asri itu dan memberikan satu perkembanganlah kepada orang luar nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Wan Asri itu sendiri lah. Dan kita di Asyik FM juga
memainkan tanggungjawab, peranan penting sebagai media. Memberi peluang kepada para pendengar, terutamanya kepada kaum wanita, and then memperkenalkan tradisi kita kepada pendengar, and then the same time kita akan kekalkan a variety of segment untuk listener bagi menghiburkan dia. 34 stesen, satu suara. Jangan lupa ikuti pelbagai perkongsian menarik tentang kesenian, kebudayaan serta pelancongan yang ada di Malaysia selama 34 minit hanya di 34 je kita suka. Karo Anwar Rosli, RTM. Jago berbasikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang membuktikan dirinya antara pelumba elit berbasikal trek dunia, dan ini selepas kejayaan meraih pingat emas Piala Negara-Negara UCI dalam acara Kirin di Adelaide, Australia. Dato' Azizul Hasni mengungguli final acara Kirin dengan merekodkan catatan masa 9.91 saat dengan kelajuan 72.6 km sejam. Beliau mengatasi dua pelumba Jepun, Shinya Nakano dan Kaya Ota, masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Kaedah foto penamat digunakan untuk menentukan pemenang disebabkan kedudukan Azizul Hasni dan Nakano rapat semasa melintasi garisan penamat. Pemeriksaan mendapati roda basikal beliau terlebih dahulu melintasi garisan penamat disusuli oleh Nakano. Perkembangan Liga Hoki Malaysia. Pasukan hoki Terengganu THT menyasarkan kejayaan hat-trick untuk Piala Sumbangsih yang dijadualkan berlangsung pada 7 Februari ini dengan berdepan dengan musuh tradisi Pasukan Tenaga Nasional Berhad TNB. Jurulatih THT Muhammad Harfizi Baharum optimis sasaran itu boleh dicapai anak buahnya berdasarkan prestasi semasa pasukannya yang berada pada tahap terbaik. Kita akan lebih bekerja keraslah untuk perlawanan pembukaan nanti. So kita kena buat kerja yang banyak untuk analisis apa yang ada pada TNB untuk kita bawa kepada perlawanan pertama nantilah. Tahun ini, THT menaruhkan kepercayaan penuh kepada barisan pemain tempatan tanpa menggunakan khidmat pemain import. Pada aksi Piala Sumbangsih tahun lalu, THT berjaya meraih trofi itu selepas menumbangkan DNB 3-1. Sementara itu, Ketua Jurulatih TNB Nur Saiful Zaini Nasiruddin berkata kehadiran beberapa muka baharu dalam pasukan bakal memberi motivasi positif untuk perlawanan tersebut. Tahun ini kita ada sikit perbezaan di mana dua bekas pemain kita dah kembali kepada kita balik, itu Shelo dan juga Marhan. Mereka dulu adalah di pasukan TNB dan selepas berhijrah ke beberapa pasukan mereka kembali balik pada tahun ini dan kita mendapat dua pemain baru tersebut, dan juga pada tahun ini kita mengambil seorang lagi pemain daripada Korea yang bermain untuk pasukan Terengganu pada tahun lepas untuk menyertai kita. Musim ini TNB dilihat cukup serius dalam merebut kejuaraan Liga apabila buat kali pertama mengikat pemain import dari Korea Jang Jong-yun yang sebelum ini bersama THT musim lalu. Baik, sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti merdeka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.